Ini bab, bolehkah seseorang yang mewakafkan itu mengambil munafaat dengan wakafnya? Umar telah mensyaratkan tidak menjadi kesalahan kepada orang yang menguruskannya untuk makan sebahagian daripada hasilnya. Mungkin yang mewakafkan itu sendiri, yang menguruskan harta wakaf itu, dan orang lain. Begitu juga setiap orang yang menentukan unta atau sesuatu untuk Allah, yakni mewakafkan unta atau sesuatu kerana Allah, falahu an yantafi'a biha, dia boleh mengambil manfaat dengan unta itu ataupun dari unta itu, seperti mana orang lain boleh mengambil manfaat dengannya, walaupun dia tidak mensyaratkan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW pernah melihat seorang lelaki yang mengheret seekor unta. Nabi SAW berkata kepadanya, irkabha, naiklah unta itu. Orang itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya unta itu adalah badanah, yakni unta yang diwakafkan. Pada kali yang ketiga atau pada kali yang keempat, Nabi SAW berkata kepadanya, naiklah. Apalah kamu ini, teruk betul kamu ni. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW pernah melihat seorang lelaki mengheret seekor unta. Dia berkata, naiklah. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya unta ini adalah unta wakaf. Qala irkabha wailak. Pada kali yang kedua atau pada kali yang ketiga, Nabi SAW kata begitu, naiklah, wailak, apalah kamu ni, atau teruk betul lah kamu ni. Bab, apabila seseorang mewakafkan sesuatu dan dia tidak memberikannya kepada orang lain, tidak menyerahkannya kepada orang lain, itu harus, boleh. Kerana Umar telah mewakafkan dan dia berkata, tidak menjadi kesalahan kepada orang yang menguruskannya untuk makan, dan dia tidak mengkhususkan sama ada Umar akan menguruskannya atau orang lain. Nabi SAW bersabda kepada Abi Talhah, aku fikir engkau boleh letakkannya untuk, yakni engkau wakafkannya untuk sanak saudara kamu. Abu Talhah berkata, saya akan lakukan, yakni seperti yang engkau cakapkan itu. Faqasamaha fi aqaribihi wa bani ammih. Maka Abu Talhah pun membahagikan harta dia tu untuk sanak saudara dia dan untuk anak-anak pakciknya. Bab, apabila seseorang berkata, dari sadaqatul lillah, rumah saya menjadi sedekah kerana Allah, yakni rumah saya wakafkan, dan dia tidak terangkan untuk orang-orang fakir atau selain daripada mereka, fahuwa jaizun, itu harus, boleh. Wa yadha'uha fil aqrabin, dia boleh meletakkannya untuk sanak saudara dia atau di mana dia kehendaki. Nabi SAW bersabda kepada Abi Talhah ketika mana dia berkata, harta yang paling kusayangi ialah bayruha. Harta itu, yakni tanah itu, sadaqatul lillah, menjadi sedekah kerana Allah, yakni aku wakafkan. Nabi SAW membenarkan apa yang diucapkan oleh Abu Talhah itu. Setengah mereka mengatakan tidak harus, sehingga dia menerangkan untuk siapa diwakafkannya itu. Yang pertama, pendapat yang pertama itu lebih sahih. Bab,
Apabila seseorang berkata, tanah saya atau kebun saya sedekah untuk Allah atau kerana Allah bagi pihak mak saya, yakni saya wakafkan tanah saya atau kebun saya kerana Allah bagi pihak mak saya, fahuwa jaizun, itu harus, walaupun dia tidak menerangkan untuk siapa diwakafkannya itu. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Sa'ad bin Ubadah kematian ibunya ketika mana dia tidak ada di sampingnya. Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mak saya telah wafat dan saya jauh daripadanya. Ayamfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha atau 'alaiha? Adakah akan berguna kepadanya sesuatu sekiranya saya bersedekahkan, saya bersedekah bagi pihaknya, saya menyedekahkan benda itu, sesuatu itu bagi pihaknya? Nabi SAW menjawab, "Naam, ya." Kata dia, "Kalau begitu sesungguhnya saya jadikan engkau sebagai saksi bahawa kebun saya, mikhraf itu, menjadi sedekah kepadanya atau bagi pihaknya." Dalam nuskha yang lain, anha. Bab apabila seseorang bersedekah atau mewakafkan sebahagian daripada hartanya atau sebahagian daripada hambanya atau binatang-binatangnya, fahuwa jaizun, itu boleh. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab, bahawa Abdullah bin Ka'ab berkata, saya mendengar Ka'ab bin Malik berkata, saya kata, yakni kata Ka'ab bin Malik, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara tanda atau bukti taubat saya ialah saya melepaskan diri daripada harta saya sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya, yakni saya nak wakafkan semua harta benda saya kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, peganglah sedikit hartamu, amsik alaika ba'dha malik, yakni peganglah untuk engkau sebahagian daripada hartamu, itu lebih baik lagi bagimu. Aku pun berkata, kalau begitu saya akan pegang bahagian saya yang berada di Khaybar. Ini bab orang yang bersedekah, orang yang mewakafkan, menjadikan, menyerahkan wakaf dia tu kepada wakilnya, kemudian wakil itu mengembalikan kepadanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, kata dia bila turun ayat la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan yang sebenarnya, kebajikan yang sebenar-benarnya, sehinggalah kamu membelanjakan sebahagian daripada harta yang kamu sayangi. Abu Talha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, wahai Rasulullah, Allah berfirman dalam kitabnya, kamu sekali-kali tidak akan mencapai hakikat kebajikan ataupun kebajikan yang sempurna, paling sempurna, sehingga kamu membelanjakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Dan harta yang paling saya sayangi ialah Bayruha. Kata perawi ini, Anas ini, jadi Bayruha itu adalah satu taman, satu kebun yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memasukinya dan bernaung di bawahnya, bernaung di dalamnya, dalam kebun itu, dan minum airnya. Qala, kata Abu Talha, fahiya ila Allah wa ila rasulih, yani aku wakafkan harta aku itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Aku mengharapkan kebajikan daripadanya dan sebagai simpanan.
kebajikan di akhirat. Fadha'ha, oleh itu kamu letakkanlah wahai Rasulullah di mana yang Allah tunjukkan kepadamu. Maknanya sebagai tempat ataupun sebagai golongan yang paling baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, wahai Abu Talhah, itulah harta yang membawa untung, itulah harta yang menguntungkan. Kami sudah pun terima daripada engkau dan kami kembalikan semula kepada engkau. Oleh itu kamu letakkanlah, kamu bahagikanlah di kalangan sanak saudaramu. Yang ini sendiri Abu Talhah pun bersedekah, ini mewakafkannya kepada zawi rahimihi, maknanya orang-orang yang ada pertalian kekeluargaan dengannya. Dan dia berkata, kata Anas, wa kana minhum, di antara mereka, di antara orang-orang yang ada pertalian kekeluargaan dengannya itu ialah Ubay dan Hassan. Berkata Anas, Hassan menjual bahagiannya daripada tanah itu kepada Muawiyah. Orang berkata kepadanya, adakah engkau menjual sedekah, yakni wakaf Abi Talhah? Faqala, dia berkata, takkanlah saya tidak akan menjual satu gantang tamar dengan satu gantang dirham, duit perak. Ataupun satu lagi terjemahannya, bukankah saya selalu menjual satu gantang tamar dengan satu gantang dirham? Qala, kata Anas, taman itu atau kebun itu terletak di tempat Qasri Bani Hudailah yang dibina oleh Muawiyah. Baiklah, bab yang mula-mula malam ni Imam Bukhari mencetuskan satu perkara baru yang juga khilaf di antara ulama, iaitu berkenaan dengan orang yang wakaf sesuatu harta dia, bolehkah dia mengambil manfaat daripada harta yang diwakafkannya itu. Setengah kata kalau wakaf enggak, wakaf untuk orang lain, dia sendiri tak boleh ambil manfaat dah. Gitu, tak boleh nak ambil manfaat dah. Tetapi mengikut Imam Bukhari tidak begitu. Mengikut pendapat dia sendiri boleh ambil manfaat. Dan dia bagi bukti-bukti dia ni. Baik, sebelum pergi lebih jauh, kita tengok dalam hasyiah kita, kitab kita ni ada tepi tu nombor 5, bi ay yaqif ala nafsi thumma ala ghairihi. Jadi dia wakaf ke atas diri dia dan ke atas orang lain, ataupun dia mensyaratkan untuk dirinya mengambil manfaat satu bahagian yang tertentu daripada harta yang diwakafkannya itu, atau dia menentukan untuk nazir, untuk orang yang menguruskan harta wakaf itu sesuatu, sebahagian daripada hasil harta wakaf itu, dan dia sendirinya sebagai pengurusnya, dia sendiri sebagai pengurusnya. Dalam masalah ni semua yang disebut sana ni, beberapa masalah tu ada khilaf. Boleh ke lagu tu? Maknanya seorang tu wakaf untuk diri dia sendiri dan untuk orang lain juga. So, ataupun dia wakafkan untuk orang lain, tetapi dia ada syarat juga, dia akan ambil manfaat daripada wakaf dia tu, sebahagian daripada hasilnya. Dua, ataupun dia mengatakan orang yang menguruskan harta wakaf tu, dia boleh ambil manfaat daripada harta tu dan dia sendiri yang menjadi pengurusnya. Hak tu pun jadi dalam semua masalah ni ada khilaf. Lepas pada tu, bukti yang pertama Imam Bukhari nak sokong pendapat dia ni, sebagai sokongan kepada pendapat dia ni, dia mari hak Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar telah mensyaratkan, kata dia, bahawa tidak menjadi kesalahan kepada orang yang menguruskan harta wakaf itu untuk makan daripadanya. Jadi Sayyidina Umar kata, kalau orang tu menguruskan harta wakaf, dia boleh makan. Dia kata tu Nabi SAW tahu, dulu kita sudah jumpa berapa kali dah riwayat ni. Dan orang yang akan menguruskan harta wakaf itu boleh jadi wakif tu sendiri.
yang mewakafkan itu sendiri, boleh jadi juga orang lain. Jadi Nabi SAW tidak kata kepada dia, tak boleh, dia kena orang lain baru boleh makan tu. Kalau orang yang mewakafkan sendiri itu, yang menguruskan, dia tidak boleh makan daripadanya. Dia tidak bagi perincian. Nabi SAW dengar saja begitu, menunjukkan boleh. Itu dari segi umum dia pakai hak umum. Jadi orang yang mewakafkan itu sendiri kah yang akan menguruskan atau orang lain, tak ada tentu tu. Jadi secara umumnya boleh dipakai. Maknanya orang yang mewakafkan itu sendiri boleh guna. Itu mengikut, itu dalil Imam Bukhari yang pertama. Yang kedua, dalam hadis sendiri jelas sebutkan bahawa orang yang mewakafkan binatang dia, unta dia misalnya ataupun sesuatu kerana Allah, dia boleh ambil manfaat seperti mana orang lain boleh ambil manfaat daripada binatang itu ataupun sesuatu itu, walaupun dia tidak mensyaratkan. Dia tidak kata syaratnya aku sendiri pun boleh ambil manfaat juga, dia tidak kata lagu itu. Setengah-setengah ulama kata kalau dia syarat baru boleh. Kalau dia tidak syarat, dia wakafkan gitu, saya wakafkan kerana Allah, gitu secara umum gitu. Jadi dia tak boleh ambil manfaat. Kalau dia syarat, saya pun kadang-kadang kalau perlu saya nak ambil manfaat juga. Tak apa kalau lagu tu. Imam Bukhari nak ayat dak, kalau dia tidak syarat pun boleh juga dia ambil manfaat. Buktinya iaitu dia mari dua hadis. Yang pertama hadis Anas, dan yang kedua daripada Abi Hurairah, yang mana kandungannya lebih kurang serupa, iaitu satu orang itu mewakafkan unta dia tak boleh naik lah pasal dia kira wakaf. Jadi bila wakaf tak boleh naik lah, kira-kiranya apa hal dia. Nabi SAW berkali-kali kata naik lah, apalah kamu ni, teruk betul kamu ni, menunjukkan Nabi SAW tahu. Dan sepatutnya bila Nabi SAW suruh naik tu, dah dia rakyat dah ni binatang wakaf, Nabi SAW suruh naik, sepatutnya dia naik selalu lah. Siapa dia yang rakyat tu? Kan Nabi SAW. Tapi siapa 2-3 kali, atau pada kali yang keempat dalam riwayat yang pertama tu, dalam riwayat Anas tu, baru dia kata naiklah, teruk betul kamu ni. Maknanya dalam keadaan Nabi SAW tahu dia wakaf, dia suruh ambil manfaat. Jadi sebelum sampai kepada tempat yang nak dihantar itu, boleh naik. Ataupun kalau tidak begitu pun, jika perlu, dia boleh naik. Itu hak Imam Bukhari naknya. Lepas pada itu kita tengok pula di luar. Qauluhu wa qad ishtarata ilah huwa tarafun min qissati waqfi Umar. Ini adalah sebahagian daripada kisah wakaf Umar. Wa qad taqaddamat mausulatan fi akhir syurut. Kita sudah jumpa dah secara mausul riwayat ini di dalam kitab, di akhir kitab syurut. Dan katanya waqad yali al-waqif wa ghairuhu. Boleh jadi yang akan menguruskan harta wakaf, yang mewakafkan itu sendiri ataupun orang lain. Itu Imam Bukhari tafaqquh dia nak waktu ambil fiqh dia. Huwa min tafaqquhil musannif. Ini termasuk dalam tafaqquh musannif, dan dia menghendaki bahawa wilayah nazar itu lil waqif la niza' fiha. Maknanya hak ni semua sepakat ni, dari segi kalau seorang tu wakafkan harta dia sendiri boleh urus, semua sepakat tu, semua terima tu. Jadi Imam Bukhari nak eret, semua terima tu, tidak ada niza' padanya. Walaysa kadzalik, sedangkan tidak begitu. Ini kata Muhasyi ni lah, maknanya bagi dia ada khilaf. Faka'annahu farra'ahu 'ala al-mukhtar 'indahu. Seolah-olahnya Imam Bukhari, walaupun ada khilaf lah, kalau kita terima Imam Bukhari tahulah, takkan dia tak tahu ada khilaf tu. Tapi dia buat macam benda ni tak ada khilaf. Seolah-olahnya dia tafriqkan masalah ini berdasarkan pendapat yang terpilih di sisinya. Yakni maknanya semua orang tak ada khilaf masalah kalau nak urus sendiri. Sebab apa? Hadis jelas. Hak Sayyidina Umar tu dia urus sendiri. Lepas pada Sayyidina Ali, Abbas apa urus sendiri. Hak dia wakaf, harta wakaf. Begitu juga Fatimah urus sendiri harta wakaf dia tu. Dalam keadaan lagu tu kalau orang kata tak boleh nak urus orang yang wakaf tu, dia kira tak terpakai dah tu. Pasal apa dalil tu kan? Wa illa fa'indal malikiyah, ini kata Muhasyi ni, kalau nak kiranya di sisi ulama-ulama maliknya, annahu la yajuz, tak boleh. Maknanya orang wakaf dia tak boleh urus sendiri harta wakaf dia tu. Tapi Imam Bukhari tak kisah tu.
macam tak ada. Pasal apa? Dalil-dalil banyak. Walladhi ihtajja bihi al-musannif min qissati Umar zahir fil jawaz. Jadi alasan Imam Bukhari daripada kisah Umar ni, pegangan dia itu jelas menunjukkan harus. Thumma qawwahu biqawlihi. Kemudian Imam Bukhari nak kuat lagi hak dia riwayat tu. Dia awak mari kata-kata dia. Begitu juga setiap orang yang menentukan ataupun mewakafkan unta atau sesuatu yang lain kerana Allah, dia boleh mengambil manfaat dengannya sebagaimana orang lain boleh ambil manfaat, walaupun dia tidak mensyaratkan. Pada tu dia mari dua hadis. Tak cukup lagi kau ni hadis ni. Dia nak ayat. Tak cukup lagi kau hadis ni. Hak tadi hak Sayyidina Umar, mungkin kita kata perbuatan Sayyidina Umar. Ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sendiri. Tak kira dia miskin kau tidak miskin kau, asalkan dia perlu, boleh nak ambil manfaat. Asalkan janganlah dia tu buat jadi sebuah skala. Dia tu yang menguasainya dan orang lain susah jadi nak ambil manfaat daripada yang dia wakafkan, asalkan tidak sampai peringkat tu lah. Maknanya jika perlu dia guna, sekadar tu tak apa. Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh naik kenderaan saat ni sudah berlalu dalam Kitabul Hajj dengan lengkapnya. Jadi bagi orang-orang yang mengharuskan wakaf ala nafs, dari segi harus dia mengambil manfaat dengannya, dia inilah alasan dia pegang dengan dalil ni. Selepas keluar daripada milik dia tu tanpa syarat, walaupun dia tidak kata kalau saya perlu saya juga nak guna, syarat lagu tu, walaupun dia tidak buat syarat lagu tu, mengikut Bukhari-nya. Setengah-setengah orang dia kata kalau syarat begitu baru boleh. Jadi fajawazuhu bisyarti aula. Jadi kalau dia bubuh syarat, kau lebih lagi boleh. Kalau dia tidak bubuh syarat pun boleh mengikut Bukhari-nya. Kalau dia tentukan syarat untuk dia, kau lagi boleh. Kata Ibn Battal, tidak harus bagi wakif, yakni orang yang mewakafkan itu mengambil manfaat dengan wakafnya itu, kerana dia telah mengeluarkan harta dia itu untuk Allah dan dia telah memotongkan harta itu daripada milik dia. Jadi dia mengambil manfaat daripada sesuatu yang dia telah wakafkan itu, bermakna dia kembali mengambil sedekah dia. Kemudian dia berkata, wa inna ma yajuzu dzalika, hanya harus kepada dia, yajuzu lahu dzalika, kalau dia mensyaratkan dalam wakaf itu, atau kalau dia memerlukan, kemudiannya dia jadi sesak, dia wakafkan untuk orang sesak, lepas tu kemudiannya dia jadi sesak, ataupun waris-waris dia tu, waris-waris dia kemudiannya jadi sesak, baru boleh. Jadi hak ni Ibn Battal kata, dan pendapat Imam Syafi'i pun lagu tu juga tak boleh, mengikut Qastalani dalam Irsyadus Sari, dia kata tak boleh seorang yang wakaf tu ambil manfaat daripada apa yang diwakafkannya itu. Lepas tu perincian dalam mazhab Syafi'i itu ada khilaf pula lah. Kalau dia syarat, boleh pula, ada kata boleh. Tapi kalau dia tidak syarat, tak boleh. Tapi Imam Bukhari kata tidak, boleh, walaupun dia tidak syaratkan. Walladhi alaihi al-jumhur, kata dia, jumhur ulama'nya kata jawazu dzalika, harus kalau dia wakafkan secara umum, bukan khusus. Kalau dia kata wakaf untuk orang-orang Islam, pada dia Islam je boleh. Tapi kalau dia wakafkan secara khusus untuk orang miskin, sedangkan dia tidak miskin, tak boleh. Mengikut jumhurnya begitu. Demikian disebutkan di dalam Fathul Bari. Ini dinukilkan daripada Fathul Bari. Jadi maknanya perkara ni perkara khilaf, tapi bagi Imam Bukhari pendapat dia boleh, walaupun dia tidak syarat. Kalau dia syarat, kau boleh. Maknanya kau boleh begitu. Jadi kalau orang sekarang ni dah kita mengaji ni, Imam Bukhari tak pandai sekarang tu, dia mari lagi, dia mari nak kemah dia tu. Nanti akan datang kita akan jumpa lagi. Baik, kalau orang ni sudah mengaji dah hadis ni, ada pula pendapat ni ulama ni, dan jumhur ada juga kata lagu tu. Lepas tu dia kata kita tak boleh, kita mazhab Syafi'i, kita nak pegang Syafi'i saja. Itu kebodohan saja, merugikan diri sendiri. Itulah kita boleh kata, nak kata apa? Pak Imam Bukhari ni duduk ngaji kata, kita duduk kata lebih Imam Bukhari ni, istimewa Bukhari ni. Bila kita nak guna hak dia nya? Kan dia ni mujtahid mutlak juga. Duk pakai hak Syafi'i semua.
Ada ulama yang duduk mengajar sekian lama kitab fiqh Syafi'i. Dia mimpi je, tapi maknanya kita apabila kita baca Bukhari ni, maknanya kita jumpa cerita-cerita yang seumpama itu. Nabi SAW pergi dekat dia, tanya, siapa bila mu nak baca kitab fiqh Syafi'i ni, nak mengajar fiqh Syafi'i ni, bila nak mengajar kitab akunya? Nabi SAW kata kepada dia, kata, mana kitab kau wahai Rasulullah? Bukhari itu, kata dia. Bila nak mengajar waktunya? Pengajar jawab ke dia kalau tak sepakat. Pengaji ngaji ke dia kalau tak sepakat. Nak main terikat dengan mazhab yang tertentu, itu merugikan. Dah jelas begini, ada hadis ni, tak sepakat lagi. Macam mana? Lepas tu Imam Bukhari pergi lebih ke depan lagi. Dia kata kalau seseorang itu wakafkan sesuatu, lepas tu dia tidak serah kepada orang lain. Dia tidak serah. Dia kata, saya wakaflah benda ni, kereta saya ni ke, rumah saya ni ke, ikutlah apa-apalah, saya wakaf. Tapi dia tidak kata, dia tidak serahkan kepada siapa-siapa. Boleh ke tidak? Boleh, dia kata. Fa huwa jaizun. Dia bui selalu hukum. Kalau lagu ni biasanya kalau dalam Bukhari, kalau dia bui selalu hukum, makna bagi dia hak ni kuat. Walaupun dia tahu ada khilaf, dia tak kira khilaf. Selalu dia sebut. Bagaimana? Dia tidak bagi jawapan. Dia nak ayatnya alasan orang lain itu kuat juga, dia terima jugalah. Macam mana dia tak setuju, itu soal lain, tapi dia terima juga. Biasa dia buat lagu tu. Tapi kalau dia sebut fahuwa jaizun, makna dia yakin benar, bagi dia memang boleh, tidak ragu-ragu dah. Walaupun ada khilaf juga dalam masalah ni. Pasal apa? Dia pergi hak tadi lagi. Sebab dia nak ajar kita cara istinbat, cara nak faham daripada hadis. Hak tadi juga. Sebab Umar telah mewakafkan, dia kata tidak menjadi kesalahan kepada orang yang menguruskannya untuk makan. Lepas tu dia tidak khusus, dia tidak kata yang akan menguruskannya itu Umar atau sesiapa. Dia tidak kata. Adakah dalam tu? Dia tidak kata. Dia kata wakaf gitu saja. Lepas tu orang yang akan menguruskannya itu boleh makan daripadanya. Lepas tu siapa dia? Dia sendiri atau orang lain? Tak ada khusus. Maknanya tidak mesti serah, tidak semesti qabd, terima. Tidak syarat baru sah, baru jadi wakaf ni kena ada pihak lain terima. Saya terima, bagi pihak dia buat ni, misalnya. Tidak syarat gitu. Maknanya bila dia kata gitu, boleh. Taubat dia tu, tanda kepada taubat dia tu, dia nak lepas, biar harta dia ni habis kerana Allah SWT. Bukan senang nak jadi sahabat ni, bukan senang. Setengah-setengah orang kata sedap lah jadi sahabat. Banyak perkara keistimewaan dia. Dia boleh jumpa dengan Nabi SAW, boleh duduk sekali dengan Nabi SAW. Istimewa. Anak, bagi anak lah secara peribadi, anak takut. Setengah orang dia nak jadi orang besar-besar, nak jadi orang ni. Jangan. Kita kena fikir tanggungjawab dia. Kalau zaman sahabat dulu, turun ayat. Kalau tak kena, turun ayat. Isyarat kepada dia munafik kau gapo. Bukan senang. Lepas pada tu kalau silap sikit, ada alasan dia. Turun ayat. Lepas tu semua pula tak kacau, tak berurusan dengan dia. Berapa lama? Turun dalam Quran, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Hak tu ayat berkenaan dengan demo ni. Tapi sahabat-sahabat dia memang setia semua. Sahabat-sahabat yang sudah teruji ni, ni macam dia. Apa pada tu suka tak kira lah bila diterima taubat dia tu. Dalam ayat tu juga pada Allah SWT menceritakan Allah SWT terima taubat dia. Jadi tidak ada siapa dah ada hak boleh nak pertikaikan lagi dia ni. Nak pertikaikan lagi dia setelah Allah SWT sendiri terima taubat dia. Dalam Quran sendiri sebut. Jadi lepas pada tu kalau kita nak tengok bukti-bukti dia, hak selepas pada tu pergi perang lagi, gapo lagi. Pergi perang pula. Perang ni bukannya senang, mati. Apa kalau tak pergi? Tunggu ayat. Tak pergi, Nabi SAW kata gini-gini. Bukan senang. Apa pergi perang bukan sekali dua. Pergi perang. Itulah kehidupan sahabatnya. Itulah kehidupan sahabat. Jadi payah nak jadi sahabat.
Kita jadi ujung-ujung tak apa dah. Boleh jadi ujung-ujung. Minta dengan Allah SWT biar tetap iman kita. Tetap di atas kebaikan. Sikit sebanyak dia punya mujur dah tu. Molek dah Allah SWT pilih kita di zaman ni. Gapo molek dah. Tak apa. Tu tak salah duduk puasa. Kalau kita duduk di zaman awal kita boleh buat gini-gini. Ya Allah kok. Takut tak sampai ke situ. Jadi dia ni kata nak beri sedekah, nak beri wakaf habis semua harta dia kepada Allah dan Rasul. Tetapi Nabi SAW dia seorang yang bijaksana. Dia tengok sahabat ni kemampuan dia setara mana. Dia tidak menyusahkan sahabat dia. Tak sih juga. Sebab sebelum pada ni kita sudah jumpa dah afdalus sadaqah ma kana an zahri ghinan. Sebaik-baik sedekah tu bila orang tu beri dia tetap kaya dah. Tidak kata dia jadi papa kedana. Susah pula jadi tu hola tangan sana sini minta sedekah. Tak sih lagu tu. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Dia kata kena pegang sebahagian hartamu. Jangan sampai habis tak ada. Tapi saya nak ubah kabui semua harta. Tak apa. Dia tahu. Nabi SAW tengok juga orang-orang. Jadi kita kena tengok kemampuan kita. Lepas tu kalau kita sendiri berlaku pada kita ada anak bini, kita jangan tengok kita saja, tengok anak bini kita kata. Jadi bila Nabi SAW terima daripada Sayyidina Abu Bakar tu, kita boleh faham selalu bukan dia saja tu hak Nabi SAW tengok tu, habis anak-anak dia layak belakang, tak apa tu, tinggi tawakal, makam mereka itu tinggi. Dengan sendiri kita boleh buat kesimpulan. Kalau nak kira sahabat-sahabat tu secara peribadi tinggi-tinggi, tapi Nabi SAW ambil kira lah ni, hak sekeliling kelalai dia ambil kira. Kalau kamu pegang sebahagian daripada hartamu itu lebih baik, kata dia kalau lagu tu saya pegang lah hak bahagian saya di Khaybar tu, hak tu saya pegang, jadi hak lain-lain tak apa lah. Jadi ini maknanya seseorang tu wakaf sebahagian daripada harta dia, boleh juga. Jadi nak wakaf tidak semesti semua sekali, nak wakaf sebahagian daripada harta pun boleh. Dan kalau duduk tengah berkira, ketika duduk tengah berkira saya nak bagi semua, macam mana? Duduk tengah berkira lagu tu, tidak kata jadi selalu. Kalau sekiranya orang lain bagi pendapat pula, dia terima pendapat, tu tak apa. Bahkan kalau mengikut Nabi SAW di sini, kalau seorang tu bagi banyak sangat semua sekali dan dia tu tidak layak, pihak pemerintah boleh sekat dia tu, sebab dia termasuk di antara sufaha tu. Termasuk di antara sufaha, orang tak cerdik tu. Nanti akan menyusahkan pula tu. Jadi pihak kerajaan boleh menyekat dia daripada buat begitu. Lepas pada tu sedekah kepada wakil, makna dia serahkan kepada wakaf dia tu kepada wakil dia, ikutlah nak buat lagu mana. Lepas pada tu wakil tu serah balik kepada dia, boleh ke tidak lagu tu? Dia nak ayat gitu, boleh. Boleh. Jadi dalam riwayat ni, riwayat Anas ini, Abu Talhah serah kepada Rasulullah. Serah kepada Rasulullah. Lepas tu Rasulullah serah balik kepada dia, kamu sendirilah bagi. Boleh lagu tu, tak apa. Jadi maknanya wakil ni tidak semesti makna berterima. Kalau orang nak suruh dia buat apa-apa, tidak semestinya dia kena terima. Dia serah balik pun tak apa. Dan orang yang menyerahkan kepada dia tu, dia tidak bolehlah berasa hati. Tidak boleh berasa hati. Boleh jadi orang ni sibuk ke apa ke, sibuk, jadi dia tak ada masa. Lebih baik kalau bagi sendiri. Boleh lagu tu. Itulah Imam Bukhari nak di sini. Dan sahabat-sahabat ni bila tengok ayat, turun ayat yang seumpama ini, dia nak praktik selalu. Itu cara sahabat. Sahabat ni dia tidak saja, tidak seperti kita kalau dengar ayat Quran ke hadis ke, dia nak terus selalu. Seperti kita kadang-kadang kita canggah lagi kalau tidak serupa dengan pendapat kita. Hadis tu kita nak canggah lagi. Jadi masalahnya kadang-kadang terlalu kuat sangat pegang dengan sesuatu, iman tu tak saya tinggal hak tu, walaupun ada hadis tak saya terah sekali pun hak tu, sedangkan hadis sahih. Itu cara kita. Padahallah Tuhan beri setara ni kita. Sahabat tu lagu mana? Dia cuba. Kalau Nabi SAW kata dia dengar dia cuba nak buat. Tu pasal dia. Kita kata tak boleh.
kita ni dah bila kita mazhab Syafi'i nak semaya lagu ni semua. Tak boleh cara lain. So dia kata lagu tu. Hak semoleknya sebab itulah guruan Mufti Wali Hasan, mufti besar Pakistan dulu. Dia kata molek kita belajar hadis. Bila kita jumpa hadis ni lagu ni jelas sahih. Apa lagi kalau satu mazhab pakar lagu tu. Satu mazhab ulama mujtahidin pakar dan dia kata tidak mansuh hak tu. Jelas. Moleknya kita cuba. Terang seperti mana sahabat. Kita teranglah kata lagu tu. Setengah kata, tak boleh talfik lah, tak boleh gitu. Ini makna dia lebih mengutamakan pendapat orang lain daripada hak Nabi SAW. Talfik tu sendiri masalah bukan ijma', bukan sepakat ulama, khilaf lagi masalah talfik tu pun. Talfik tu termasuk dalam masalah usul hak kemudian dibuatnya. Bukan masalah benda ni ditentukan oleh Nabi SAW, ditentukan oleh sahabat. Tidak. Salah seorang ulama kita di dalam silsilah anak kita ni, Hasan Al-Ujaimi. Dia tu berpendapat kata talfik tak apa. Tidak semesti kalau seorang tu dia terikat dengan satu mazhab tak boleh nak pakai hak lain. Tak ada sama dia kata lagu tu. Kalau lagu tu dia lebih ke pendapat orang daripada hak Nabi SAW. Tak ada makna kita belajar hadis pun kalau lagu tu. Sebab tu setengah-setengah orang dia tak boleh belajar hadis. Dia kata baik kita belajar fiqh. Hak tu sah pun tak habis nak guna kata dia. Memang tak habis nak guna. Kalau nak pakai hak tu sah pakai mati. Tapi kalau kita nak amal hak Nabi SAW ajar ni, pasal kita malah. Nabi SAW doa dia banyak doa untuk satu perkara tu. Berapa banyak doa dia? Apa kalau kita terah hak ni kata apa? Tak boleh lagu tu. Ni kita nak pakai hak satu. Siapa dia suruh pakai hak satu? Supaya juga pendapat amalan dari segi hak lain. Siapa dia suruh kita pakai lagu tu? Dan kita tu setara mana yang kita tu pandai sangat kata ni dah. Apa ni hak ni lebih. Kita tahu kah? Kita boleh tentu kah dalil hak ni lebih kuat? Dalil hak Syafi'i kah? Dalil hak Hanafi kah lebih kuat? Kita tahu kah? Sedangkan mengikut pengkaji-pengkaji dia kata dalam masalah ni hak ni lebih kuat. Pak kita tahu kah? Hak semoleknya kita yang tak tahu ni ikut boleh berlaku. Terang berlaku. Asalkan hadis tu sahih, barulah ada makna mengaji hadis. Setengah tu tak selesai mengaji hadis. Dia kata mengaji fiqh. Pasal apa? Takut saat ni, takut nak amal. Takut nak amal hak Nabi SAW. Pelik sungguh. Apalagi hak tu diamalkan oleh Imam Ahmad misalnya. Pak Imam Ahmad tu siapa? Diamalkan oleh Imam Malik. Siapa Imam Malik tu? Ya kita tak sekali rabuk putra cara dia tu. Lepas tu demo tu dia bukan wayak pendapat dia, hadis. Supaya Imam Syafi'i wayak pendapat dia, hadis. Dia faham daripada hadis juga. Demo tu dia faham daripada hadis juga. Buat apa yang kita tak terah cara dia tu? Tak berani tu nak belajar hadis tu. Tak sih belajar hadis. Kalau belajar hadis tak boleh nak pegang hak mana so. Siapa dia suruh pegang so? Ya kita kata kalau belajar hadis payah. Banyak ni lagu ni. Hak mana so tau? Pakai belakang. Siapa dia suruh pegang so je? Ini masalah orang kita. Hak ni jadi kita tidak maju. Bukan sekara, bukan salah satu bidang yang tak maju. Semua perkara orang kita ni. Sebab sana ni sikap tu tak mau berubah. Lepas tu lepas pada tu sahabat ni tengok dia cuba nak amal selalu, nak buat selalu. Jadi bila begitu Nabi sudah berapa kali dah kita jumpa hadis ini, Nabi SAW kata kata dia, itulah harta yang menguntungkan di akhirat besok. Akhirat besok hak ni lah yang bergunanya. Kami sudah terima dah kamu bui serah saya terima dah, tapi nak bagi balik, kami kembalikan yang kepada engkau. Pada tu builah Nabi SAW anjurkan dia supaya bui kepada sanak saudara. Abu Talha pun sedekah kepada orang-orang yang ada pertalian kekeluargaan dengan dia. Lepas pada tu ceritanya Hasannya jual bahagia dia. Orang kata lah mana pula ni, jual wakaf pula ni, jual hak wakaf pula ni, boleh ke tidak jual hak wakaf? Imam Bukhari nak ayat boleh. Kalau orang wakaf untuk kita,
Pak, kita perlu. Tak padan dengan nak makan bukan untuk harian. Kita perlu sekarang ni bukan untuk harian. Untuk perkara yang lebih besar lagi. Kita nak jual bahagia kita. Boleh ke tidak? Boleh. Buktinya ni Hasan jual bahagia dia tu kepada Muawiyah. Pak Muawiyah siapa dia? Sahabat besar, khalifah. Takkan dia tak tahu nak buat kerja benda hak tak betul? Lepas tu orang kata lah, sebab ada hak keliru. Ada hak keliru. Adakah kamu jual wakaf Abu Talhah? Kan orang kata wakaf ni tak boleh jual, tak boleh gitu gini. Tak boleh jual tu dia. Hak asal tu tak boleh. Habislah milik dia je. Tapi kepada orang yang dia buih tu boleh nak jual jika diperlukan. Kalau kita nak menyusah-nyusah sampai satu peringkat tak boleh nak jual, tak boleh nak agak mana, nak agak mana. Sedangkan orang tak ada guna dah benda tu. Orang tak ada guna dah benda tu. Orang tak guna, orang tinggal. Apa nak lagu mana? Kalau kita tak boleh jual. Kalau boleh jual, ambil orang tu buat lain pula. Kan molek tu ambil pendapat tu. Tapi kalau mengikut pendapat orang kata tak boleh, duduk situ, dia buruk sendiri. Dia buruk sendiri. Apa tak boleh nak buat apa satu faedah, tak boleh. Jadi hak ni kalau kita tengok fiqh Bukhari gapo ni luah. Jadi Hasan pun kata, dia kata dia kata, tidakkah saya selalu jual satu sak tamat dengan satu sak dirham? Kan seumur pun saya duduk jual kan. Boleh jual hasil dia. Pak kalau jual bahagia semua sekali tanah pun serupa juga. Hak bahagia saya tu saya jual hasil dia. Boleh ke tidak boleh? Selama kening pun saya duduk jual gitu. Maknanya boleh. Pak kalau saya jual asas dia ni tanah tu sendiri, apa tak boleh? Kata Hasan. Yang kedua dia kata, takkan saya tak saya jual satu sak tamat dengan satu sak dirham. Satu gantah dirham ni banyak pitih. Maknanya nak rakyat jadi mahal. Hak bahagia dia tu jadi mahal. Tanah yang diwakafkan untuk dia tu jadi mahal. Bila jadi mahal, satu gantang tamat tu dibayar, sanggup dibayar dengan satu gantang duit perak. Mahal lah. Kalau nak kira semua sekali banyak benar. Dengan sebab itu dalam syarah dalam Umdatul Qari disebutkan 100,000 nilai dia. Jadi kaya dia. Pak kaya biar. Pas saja kau orang ni. Tidak saja. Baiklah. Apa tak sih jualnya mahal gini mau ni? Maknanya ini ala abi'u sa'an min tamrin bi sa'in bid darahim. Maknanya takkan saya tak sejual. Satu sak tamat hendak dibayar dengan satu sak yang di satu gantang duit perak. Takkan tak sejual lagi. Lagu ni boleh jadi satu hari nanti dia jadi murah pula. Harta ni lagu tu kita kena ambil peluang lalu ketika mahal. Dia kata begitu. Baiklah kita tengok. Faba'a Hasan hissatahu qala al-Kirmani, nombor sebelah, cuba kita tengok. Fa in qulta kaifa jaza bai'ul waqf, kalau engkau kata bagaimana harus dijual wakaf itu, qultu at-tasadduq 'ala al-'ain tamlikun lahu. Ini kalau sedekah kepada orang tertentu, macam tadi dia wakaf kepada ni dia sebut. Jadi masing-masing tu kalau dibahagi ada bahagia masing-masing. Sedekah ataupun wakaf kepada ain orang tertentu bermakna memberi milik kepadanya. Bila sudah jadi milik dia, apa tak boleh jual? Gitu ceritanya. Apa tak boleh jual? Intah. Qala al-aini wa fihi nazar la yakhfa. Pasal dia tidak setuju. Wa ajaba bi anna Abu Talhah hina dafa'aha. Dia jawab. Aini kata sebab mazhab dia tak boleh lagu tu. Dia kata tak boleh tu kata dia lagu tu. Abu Talhah ni pada ketika bui tu dia sudah syarat dah. Dia syarat kalau mu nak jual apa tak apa. Dia syarat. Pada ketika perlu. Kerana wakaf kalau dengan syarat ni, kata setengah mereka harus. Imam Bukhari kata ambil mana waktu tu. Syarat tu, dia syarat tu. Ambil mana? Dalam syarat dia tak ada. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dengan syarat dia tak ada sebut waktu tu dengan syarat. Maknanya tanpa syarat pun boleh. Asalkan wakaf itu untuk ain orang tertentu, golongan tertentu. Pak ain ni tidak semesti seorang. Kalau ramai untuk orang Islam. Pak benda tu tak ada guna, tak boleh nak guna dah. Situ tu.
Orang Islam ramai tempat lain. Apa tak bolehnya kita nak jual hak tu. Lepas tu kita pergi tempat lain. Hak tu lebih moleknya, lebih berguna untuk orang Islam juga. Untuk orang Islam juga. Setengah kata tak boleh. Wakaf ni tak boleh jual dah hak tu. Walaupun tak ada guna, tak ada faedah dah di situ. Tapi bagi Imam Bukhari boleh. Imam Ibn Taymiyah kata boleh. Dan ramai lagi ulama-ulama lain yang kata boleh. Jadi kita ambil waktu lah, senang. Barulah faedah tu dapat. Kadang-kadang orang ni kena pegang dengan satu pendapat tu tak kira ada faedah kau, tak ada faedah kau, menguntungkan tak ada untung kau, tak kira. Pejam mata semacam. Nak warna lagu tu. Lepas pada tu kata dia kebun itu di tempat Qasr Bani Hudailah, namalah Bani Hudailah yang dibina oleh Muawiyah. Dibina pula rumah yang ada dalam tu, rumah yang besar dalam tu bina. Jadi mana boleh lah. Bab qaulillahi azza wa jalla wa idza hadara al-qismata ulul qurba. Pada sekat itulah wallahu a'lam.